Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ini Nasional 5 edisi 21 Jun 2015 bersama saya Muhammad Taufik Muhammad Noh. Antara tumpuan hari ini adalah 100,000 kit denggi diedar di 3 negeri. 21 jenazah pelarian Rohingya dikebumi esok. Saya mulakan dengan laporan berita. Penemuan inovatif bioteknologi pembunuh larva Aedes baru dikenali sebagai Mosticide akan diedarkan di setiap rumah di komuniti terpilih bagi membasmi pembiakan nyamuk Aedes. Untuk permulaan, 100,000 kit denggi itu akan diedarkan di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Johor bermula Julai ini. Pemilihan negeri-negeri tersebut berdasarkan kawasan kadar denggi tertinggi yang akan digerakkan dengan penglibatan dan pengaktifan pasukan teratur skuad bebas denggi. Timbalan Ketua Setiausaha Sains Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi MOSTI, Dr. Zulkifli Muhammad Hashim berkata, buat masa ini Kementerian Kesihatan telah menerima sebilangan jumlah kit Mosticide untuk diuji sebelum dipasarkan di seluruh negara. Kita akan bekerjasama lebih erat dengan Kementerian Kesihatan supaya kit yang diguna untuk membasmi demam denggi ini dapat diperluaskan penggunaannya di seluruh negara. Kita senang bekerjasama dengan pihak Kementerian Kesihatan, tapi kita akan bergerak selangkah ke depan. Dr. Zulkifli menjelaskan selepas majlis perasmian program komuniti bebas denggi di Subang Jaya, Selangor. Program anjuran MOSTI melalui kerjasama InnoBiologik dan Intergenix Industries ini bakal melonjakkan nama Malaysia sebagai pusat penyelidikan dan pembangunan bioteknologi menjelang 2020. Setakat 13 Jun tahun ini, sebanyak 51,474 kes denggi di seluruh negara dicatatkan. Lebih 500 rumah transit yang disediakan untuk penduduk terjejas banjir di Kelantan akan dinaik taraf kepada rumah kekal. Rumah transit itu yang dilengkapi 1 atau 2 bilik tidur dan 1 bilik air dibina oleh pelbagai pihak termasuk syarikat swasta dan pertubuhan bukan kerajaan. Pengerusi Jawatankuasa bersama Pasca Banjir Negeri Kelantan, Datuk Seri Mustafa Muhammad berkata, rumah transit yang dinaik taraf akan mempunyai 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Rumah transit yang konkret, yang setengah 2 bilik umpamanya, kita dapat keputusan untuk kita tengok kesesuaian untuk kita upgradekan. Kalau tanah ni tanah hak milik dia, tidak ada masalah. Dan rumah konkret kata 2 bilik, kita buat keputusan untuk kita upgradekan. Tambah 1 bilik lagi, 1 bilik air lagi supaya ia jadi kekal. Jadi maknanya tak ada masalah lah. Maknanya ini akan membantu kita untuk menyiapkan apa kita panggil rumah kekal baru. Datuk Seri Mustafa memberitahu sidang media mengenai perkembangan pembinaan rumah kekal kepada penduduk terjejas banjir Kelantan di Kota Baru. Jelas beliau, walaupun pembinaan rumah transit itu tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan kerajaan, kebanyakan rumah yang dibina adalah kukuh. Banjir besar Disember tahun lalu menyebabkan 1,827 buah rumah musnah dan Kerajaan Persekutuan bersama Kerajaan Negeri sedang membina rumah kekal untuk penduduk terlibat. Sebanyak 15 lagi sistem pemantauan gempa bumi akan dipasang di Sabah dalam masa terdekat, termasuk 5 di daerah Ranau. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Dr. Ewan Ebin berkata, pada masa ini terdapat 30 sistem pemantauan gempa bumi di Sabah, 2 daripadanya di kawasan Ranau. Kemarin Kerajaan Persekutuan telah pun meluluskan peruntukan sebanyak 14,5 juta untuk maksud itulah. Jadi saya percaya dalam masa yang terdekat ini kita akan pasang di kawasan Ranau seorang-orangnya 5 daripada sistem itulah. Dalam sidang media di Kundasang, Dato' Ewon yang juga anggota Parlimen Ranau juga memberitahu kerajaan turut bersetuju mempertimbangkan permohonan untuk membina sebuah lagi loji rawatan air di Ranau dengan kos bernilai RM50 juta. Menurutnya, pembinaan loji baru itu amat diperlukan kerana sumber air mentah ke loji rawatan air Bambangan Ranau dari Sungai Liwagu tidak berkualiti dan berlumpur sekiranya hujan di kawasan Kundasang.
Katanya dalam mesyuarat Kabinet kemarin, kerajaan juga bersetuju melaksanakan satu kajian terperinci terhadap lombong Mamut Ranau yang berkapasiti 22.6 meter padu air. Ini berikutan kebimbangan berlakunya rekahan pada tepi kawasan lombong akibat gempa bumi. 193 penduduk terjejas banjir lumpur dari 47 keluarga masih mendapatkan perlindungan di pusat pemindahan sementara di Mini Dewan Kundasang. Mangsa yang majoritinya dari kampung Mesilau itu dipindahkan sejak Isnin lalu ekoran kejadian banjir lumpur. Bagi memantau keadaan kesihatan mereka, Klinik Kesihatan Kundasang memberikan perkhidmatan pemeriksaan secara percuma sejak pusat pemindahan ini dibuka. Walaupun terpaksa tinggal di pusat berkenaan, namun penduduk bersyukur kebajikan dan kesihatan mereka sentiasa diambil berat. Kami rasa gembira lah, sebab kesihatan pun ada kerjasama untuk bagi kami pemeriksaan percuma, obat percuma. Sejak bila dorong buka sini? Sejak kami masuk sini, saya pun lupa sudah berapa hari bulan. Sejak masuk sini, sejak dorang terus standby masuk sini. Kalau bagi kami yang tinggal sini kan kami bersyukur betul lah, sebab kami macam saya lah, saya tidak sempat bawa dokumen anak, tapi dorang terima juga. Saya punya anak, saya cakap macam dorang sudah bersedia semua lah, semua obat yang saya minta adalah. Jadi saya gembira lah. Pendapat saya pasal bagian kesehatan di sini memang dialu-alukan lah. Pertama sekali bagi penduduk di Kampung Mesilau, terutama sekali saya sendiri pun memang banyak tekanan. Jadi salah satu untuk untuk memudahkan kami mendapat nasihat daripada pihak yang berwajib seperti ini klinik kesehatan yang senantiasa ada di senantiasa berada di sini. Bagi penduduk Kampung Mesilau ini terutamanya saya lah. Jadi amat berterima kasih kepada dari pihak hospital karena ambil berat tentang kesehatan terutamanya kepada penduduk Mesilau. Penduduk terjejas banjir di pusat pemindahan berkenaan turut menerima bantuan berupa barangan asas daripada Yayasan Nur Jauhar dengan kerjasama majlis bersama Jabatan Istana Negeri. Semua itu disampaikan Tuh Puan Hajah Nuridah RM Jasni ketika mengadakan lawatan di pusat pemindahan sementara berkenaan. Dan juga lebih kepada kerja-kerja dapur dan juga bantuan air yang seperti kita dapat lihat, lori tangki air pun ada juga. Sementara itu, pusat pemindahan banjir di Dewan Masyarakat Ranau dan Marakau telah ditutup. Namun, bantuan bekalan minuman dan makanan masih diterima dari pelbagai pihak. Terbaru, Ketua Pemuda Parti Gerakan Sabah, Clarence Lee, tidak ketinggalan menyampaikan sumbangan 300 kotak air minuman dan lebih 600 bekalan makanan kepada penduduk di daerah Ranau. Kurang air kan, jadi lagipun di kita punya bakalan air pun terputus, jadi kira elok lah karena buat macam ni. Rasa senang lah karena kalau dalam keadaan begini sewajarnya lah ada bantuan begini kan. Ada yang tidak dapat tunggu karena mau dapat ternama lagi dan dia jurang terus pulang. Jadi hari ini? Hari ini sidang. Semua penduduk yang dipindahkan di Dewan Masyarakat Ranau dan Marakau telah kembali ke rumah masing-masing sejak Jumaat lalu. Sementara itu, bekalan air bersih di daerah Ranau yang sebelum ini terjejas teruk akibat banjir lumpur kini semakin pulih. Ia berikutan sumber bekalan air di muka Sauk Kampung Lipasu kini beroperasi 60%, manakala muka Sauk Kampung Bambangan beroperasi 30%. Jurutera Air Daerah Ranau, Anthony Julah berkata pihaknya kini mampu membekalkan 13 juta liter sehari kepada penduduk di daerah Ranau. Katanya, kerja-kerja pembersihan longgokan kayu sepanjang 150 meter yang tersekat di Sungai Lewagu juga telah dilakukan sejak Jumaat lalu. Kalau kita ikut keadaan seperti yang sekarang ini, cuaca yang baik, mungkin dalam sekitar 1 minggu atau 2 minggu, mungkin kita boleh alihkan lombokan kayu-kayu yang ada di sini. Kita berharap cuaca ini akan terus memihak kepada kita lah. Okey.
Beliau ditemui pemberita RTM ketika meninjau keadaan muka sauk Kampung Bambangan di Loji Jabatan Air Ranau. Anthony berkata beberapa kawasan dan kampung yang masih belum menerima bekalan air bersih akan menerima bekalan air yang dihantar menggunakan lori tangki. Antaranya Kampung Lohan, Kompleks Sukaranau, Kampung Bongkut, Kampung Bedukan dan Kampung Kandawayon. Esok, 21 jenazah pelarian Rohingya yang menjadi mangsa aktiviti pemerdagangan manusia di Wang Kelian Perlis Mei lalu akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Tualang, Pokok Sungai Kedah. Ia sebahagian daripada 106 mayat yang ditemui di 138 kubur di sekitar kawasan sempadan Malaysia Thailand dekat Wang Kelian Perlis. Tinjauan di tanah perkuburan berkenaan mendapati kerja-kerja membersihkan kawasan tersebut giat dilakukan oleh kaki tangan Jabatan Kerja Raya JKR Kedah menggunakan beberapa buah jentera. Menurut penduduk, tanah perkuburan yang berusia ratusan tahun ini sudah lama tidak digunakan kerana kebanyakan jenazah penduduk dikebumikan di tanah perkuburan yang terletak bersebelahan Masjid Kampung Tualang Tengah. Kita rasa terharu lah pasal terpilih Rohingya ni tanam di sini. Selama ini kubur tu pun terbengkalai lah ni dapat buat elok balik. Jadi bagus lah. Terharu jugalah kan. Sebab kubur ni dah lama tinggal. Bila main simpan orang ni lah kan. Jadi elok balik lah. Ya. Lagi pula tempat ni pun dah lama tak simpan kan. Nampak elok balik lah. Dulu dia asal pada orang tua-tua dulu lah. Habis-habis last pun 5-60 tahun yang lepas dapat simpan ni. Tapi banyak 500-600. Tak sikit banyak. Tapi dia bertolak bercuci hutan. Daripada 21 jenazah yang akan dikebumikan, 19 daripadanya lelaki manakala 2 wanita. Sementara itu, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukris Mahathir berkata, kesemua jenazah berkenaan merupakan kumpulan pertama yang akan dikebumikan di tanah perkuburan ini. Manakala bakinya juga akan dikebumikan di tanah perkuburan yang sama secara berperingkat selepas proses bersiasat selesai dijalankan di Hospital Sultanah Bahiyah HSB. Malah kita harapkan mana yang dah selesai itu cepat-cepatlah kita uruskan ya. Kita tak mau lama-lama sangat. Ini soal fardu kifayah kita. Jadi Kedah sentiasa bersedialah untuk menguruskan hal jenazah ini. Pada waktu yang sama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Majlis Keselamatan Negara yang juga bantu membiayai urusan pengkebumian jenazah ini. Ulang tahun pertama bagi memperingati tragedi nahas pesawat MAS MH17 akan diadakan di Kuala Lumpur Julai ini. Perkara itu diumumkan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai menjelang genap setahun tragedi nahas MH17 yang berlaku 17 Julai tahun lalu mengorbankan kesemua 298 penumpang dan anak kapalnya termasuk 43 warga Malaysia. Setakat ini, hasil siasatan insiden pesawat Malaysia Airlines MAS yang ditembak jatuh di timur Ukraine itu hanya mendedahkan laporan siasatan awal mengenai punca nahas pada September tahun lalu. Majlis Penyelidik Keselamatan Belanda menyatakan kemalangan itu berlaku disebabkan oleh sebilangan besar objek bertenaga tinggi yang menembusi pesawat dari luar serta menafikan dakwaan juruterbang pesawat tersebut telah membuat kesilapan. Hampir setahun berlalu, sekumpulan pakar daripada pasukan polis kebangsaan dan pertahanan melancarkan misi siasatan terbaru berhubung nahas pesawat berkenaan. Siasatan bertujuan mengumpulkan maklumat baharu bagi menyokong atau menolak senario berbeza membabitkan punca sebenar nahas. Siasatan dijangka berlangsung selama 2 minggu disokong Pertubuhan Keselamatan dan Kerjasama Eropah. Pesawat Boeing 777 itu ketika nahas sedang dalam penerbangan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur apabila ia ditembak jatuh. Bertemu kembali. Bagi memastikan keselesaan dan kelancaran urusan jemaah haji Malaysia pada musim haji tahun ini, Lembaga Tamu Haji dan Kerajaan Arab Saudi bersetuju melaksanakan beberapa penambahbaikan. Ia termasuk kemudahan proses pendaftaran jemaah di lapangan terbang baharu di Madinah serta inisiatif menaik taraf pusat rawatannya di Mekah. Ikuti laporan disediakan Nordin Hamid di Mekah.
Menerusi satu perbincangan yang diadakan oleh pihak Lembaga Tabung Haji bersama Muassasah Asia Tenggara baru-baru ini, kedua-dua pihak bersetuju untuk menambah bilangan petugas muassasah di lapangan terbang baharunya, lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Pertambahan jumlah itu bagi membantu melancarkan urusan ketibaan jemaah haji. Sekaligus ia dijangka akan dapat memendekkan waktu menunggu berbanding sebelum ini. Kemah-kemah penempatan jemaah haji Malaysia di Mina juga turut disenarai antara aspek yang akan ditambah baik. Kawasan penempatan ini merupakan sebahagian daripada kawasan yang akan menempatkan jemaah haji umat Islam dari seluruh dunia, termasuk jemaah haji dari Malaysia. Dan di sini juga satu penambahbaikan akan dilakukan menerusi hasil kerjasama Lembaga Tabung Haji bersama pihak Muassasah Asia Tenggara, di mana khidmat penghawa dingin akan diperbaiki dan ditingkatkan demi keselesaan jemaah-jemaah haji Malaysia. Perkara itu dinyatakan Timbalan Pengarah Urusan Kumpulan Tabung Haji, Datuk Johan Abdullah, selepas mengadakan perbincangan bersama pengerusi Muassasah Asia Tenggara, Mustafa Damanhuri, pada Jumaat lepas. Kita punya penekanan untuk kebajikan dan keselesaan para jemaah itu penting untuk kita. So kita nak maintain, kalau boleh tiap-tiap tahun nak bagi lagi lebih baik lah. Macam benda-benda yang detail lagi, macam aircon pun kita ada bincang. Macam di Mina tu, bila di Mina dan di Arafah, bila buka aircon tu angin panas je keluar. So kita bincang tadi, so macam mana dia nak buat. So dia kata akan servis. So kita minta suruh ganti, tapi dia kata dia nak servis dulu, tengoklah macam mana. Dua pusat rawatan di Mekah, iaitu Pusat Rawatan Aziziyah dan Shisha yang sudah beroperasi hampir 20 tahun pula, akan dinaik taraf bagi memenuhi tuntutan Undang-Undang Kerajaan Arab Saudi. Bagaimanapun, keputusan itu sekaligus memberi peluang kepada tabung haji untuk menyediakan pusat rawatan yang lebih baik kepada jemaah haji. Dari Mekah, Nordin Hamid dan juru kamera bertugas Zulhelmi Zulkifli untuk Berita RTM. Harga ikan, ayam dan daging di Kedah pada bulan Ramadan ini masih pada tahap yang berpatutan walaupun terdapat sedikit kenaikan. Menurut peniaga, naik turun harga yang tidak ketara adalah disebabkan harga yang diperolehi daripada pemborong. Tinjauan di Pasar Besar Alustar mendapati harga barang meningkat sedikit berbanding biasa, terutama ayam. Dah 8 hari pasal murah. Harga ni 2 bulan lebih lah. Kalau ikut harga ayam lah ni tak tentulah, ikut harga naik turun macam tu lah. Kalau yang biasa ni RM7.8. Kalau yang layak ni akan bagi jual RM8. Harga daging bagaimanapun kekal pada harga siling antara RM25 hingga RM26 sekilogram. Sementara harga ikan turun mencecah separuh harga berbanding sebelum ini. Harga daging macam biasa pun tak naik. Tak naik, takat RM26 ya. Harga tetap lah. Sementara ni tak naik harga. Mungkin raya ni tak tahu lagi pasal mereka ni tak apa-apa lagi. Kalau mereka tak apa-apa, harga tak naik lah. Pengguna yang ditemui berharap harga bekalan kesemua barangan dapat dikekalkan seperti ketika ini sehingga hari raya nanti. Rasa macam biasa, boleh beli belah. Harap-harap harga dia tak naik lah macam biasa. Saya harap pun macam tahun ini pun seperti itulah. Jadi kita kena ambil inisiatif untuk menstabilkan harga pasaran. Kadar zakat fitrah bagi Johor tahun ini ditetapkan RM8 bagi harga beras bernilai RM2.40 sekilogram dan RM5 bagi nilai RM1.80 sekilogram. Majlis Agama Islam Negeri Johor MAIJ turut menjangkakan pungutan zakat sehingga RM15.3 juta melibatkan kira-kira 2 juta pembayar, iaitu peningkatan 2% berbanding tahun lalu berikutan jumlah kelahiran baru yang direkodkan di Johor. Esko Agama Negeri Abdul Muttalib Abdul Rahim memberitahu 1,605 amil dilantik dan ditauliahkan bagi tujuan pungutan zakat seluruh Johor. Beliau juga mengingatkan umat Islam supaya menunaikan tanggungjawab membayar zakat atau berdepan tindakan mengikut Seksyen 16 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Johor tahun 1997. Bagi pemungut zakat tanpa kuasa, denda tidak melebihi RM3,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun jika bersalah mengikut Seksyen 33 Enakmen yang sama. Beliau juga memaklumkan sebanyak RM12,077 juta bantuan hari raya akan diagihkan kepada 53,236 fakir dan miskin serta tanggungannya tahun ini. Kita
dan 1,385 orang asli Islam akan menerima sumbangan ini sebanyak RM300 setiap seorang. Dia tidak melibatkan ketua keluarga, tetapi dia setiap seorang akan menerima sebanyak RM300 di mana melibatkan perbelanjaan keseluruhan sebanyak 2.54 juta. Sehingga Mei tahun ini, MAIJ telah mengagihkan RM103.5 juta untuk keperluan 8 asnaf. Pasukan Polis Marine PPM merampas kira-kira 12,000 helai tudung dan pakaian kanak-kanak yang dianggarkan bernilai RM306,000 dalam serbuan di Pengkalan Haram Tualang Pengkalan Kubur Tumpat, Kelantan semalam. Kesemua barangan dipercayai diseludup dari negara jiran. Pegawai Pemerintah PPM, Assistant Superintendent Muhammad Nawi Yunus berkata, ketika serbuan kira-kira jam 5.50 petang itu, pasukannya melihat beberapa lelaki sudah memunggah bungkusan dan sebaik menyedari kehadiran pihak berkuasa, mereka melarikan diri menggunakan bot enjin galah ke Thailand. Menurutnya, kesemua barangan yang dirampas itu akan diserahkan kepada Kastam Bahagian Pencegah untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 135-1-E Akta Kastam 1967. Sehubungan itu, beliau meminta kerjasama orang ramai supaya menyalurkan sebarang maklumat mengenai kegiatan penyeludupan bagi tindakan pasukannya. Menurutnya, PPM sentiasa mempertingkatkan kawalan di sempadan negara agar tidak berlaku sebarang aktiviti penyeludupan barangan larangan. Unit Pencegah Penyeludupan UPP Kelantan pula mematahkan satu lagi cubaan menyeludup mercun dan bunga api. Barang larangan bernilai RM400,000 itu dirampas dari sebuah lori di Jedok, Tanah Merah kira-kira 6.30 petang semalam. Menurut Komander UPP Kelantan, Rusli Karim berkata, anggota UPP menerima maklumat daripada orang awam kira-kira jam 6 petang. Mereka bergegas ke tempat kejadian dan menunggu 30 minit sebelum menemui sebuah lori kontena dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan ke atas lori itu menemukan 300 kotak besar mercun dan bunga api. Lori dan barang rampasan itu dibawa ke pejabat UPP Bukit Bunga untuk siasatan lanjut. Sebelum ini, dalam 2 operasi pada 5 dan 19 Jun, UPP Kelantan berjaya merampas mercun dan bunga api seludup bernilai lebih RM351,000 di Tanah Merah dan Pasir Putih. Demi untuk melihat anaknya yang lumpuh sembuh seperti kanak-kanak lain, seorang bapa sanggup melakukan apa sahaja bagi memastikan anak kesayangannya sihat seperti insan lain. Muhammad Zakri Simon sanggup bekerja lebih sambil menjual kek muffin demi membiayai kos rawatan anaknya, Nurzeti Shazlili, yang lumpuh seluruh badan. Nurzeti 8 tahun mengidap sindrom Dravet atau sawan akut sejak 5 tahun lalu. Keadaan itu bukan setakat membantutkan tumbuh besarnya, malah turut menjejas saraf di bahagian tulang belakang kanak-kanak malang ini. Menurut Zakri, anaknya dilahirkan normal, namun mengalami sindrom itu dipercayai selepas menerima suntikan imunisasi ketika berusia 3 bulan, menyebabkan dia kerap diserang sawan. Malah sudah 15 kali Nurzeti keluar masuk unit rawatan rapi neonatal Hospital Kuala Lumpur untuk menjalani pelbagai rawatan lanjut. Bagi Zakri dan isteri Zahra Muhammad Jamian, mereka reda namun tidak pernah berputus asa dalam memberikan yang terbaik untuk Zeti. Bagi menampung kos perubatan anaknya, mereka mengusahakan jualan muffin secara sambilan bagi menambah hasil pendapatan Zakri yang bekerja sebagai pengawal peribadi. Saya kerja 24 jam. Saya kerja 24 jam. Tapi ada masa tu saya, kalau orang rumah saya dia buat muffin, saya pergi jual lah. Saya jual lah. Kalau tak ada tu saya memang duduk kat rumah. Saya memang aktiviti saya balik kerja, tengok anak, habis itu je lah. Ulang-alik macam tu je lah. Sampai tak tahu sampai bila kan. Itulah minta-minta lah anak ni cepat sihat lah kan. Walaupun ia bukan pendapatan tetap, sedikit sebanyak menampung kos rawatan anak mereka. Waktu saya meniaga muffin tu, kalau orang tak beli pun saya tak kisahlah kan. Saya nak diorang doakan lah untuk anak saya supaya dia cepat sihat apa semua. Saya tak fikir apa-apa lah. Bila saya keluar daripada rumah, saya cakap, pertama kali saya cakap saya keluar ni nak cari rezeki untuk anak dan nak anak saya sihat. Demi anak, Zakri tekad mengubati anaknya menerusi kaedah moden dan tradisional.
Kini Norzeti menjalani rawatan terapi ais dan dikatakan masih ada harapan untuk sembuh sepenuhnya. Orang ramai yang ingin membantu kanak-kanak orang kurang upaya OKU itu boleh menghubungi Muhammad Zakri menerusi talian 011 1952 6330. Sebuah makmal menganalisis produk halal akan diwujudkan di Nusa Jaya, Johor dalam usaha mempercepatkan proses pengeluaran sijil halal di negeri itu. Ia juga inisiatif kerajaan negeri mengatasi masalah pengurusan persijilan halal yang dilaporkan kurang memuaskan dalam laporan Ketua Audit Negara 2014 Seri 2 yang lalu. Esko Agama Negeri Abdul Muttalib Abdul Rahim berkata, melalui makmal yang dijangka wujud menjelang akhir tahun ini, tempoh mendapatkan sijil pengesahan halal SPH akan dipendekkan daripada 3 hingga 4 bulan kepada sekurang-kurangnya dalam tempoh seminggu. Kita akan wujudkan sendiri dengan kerjasama Johor Biotech lah. Johor Biotech, J Biotech. Dan hari ini pun pembentangannya hari ini. Kita akan buat usaha sama dengan J Biotech di mana makmal dari segi sudut lab untuk kita kimia pun kita ada juga sekali. Jadi setiap satu-satu produk tu kita akan dapat cepatkan. Makmal halal itu akan diuruskan unit pengurusan halal bahagian penyelidikan JAIJ yang diberi tanggungjawab untuk menguruskan permohonan persijilan halal Malaysia di Johor. Seramai 126 pelajar India yang cemerlang ujian penilaian sekolah rendah UPSR dari 63 buah sekolah di Negeri Sembilan menerima sumbangan komputer riba. Menurut Presiden MIC, Datuk Seri G. Palanivel, pemberian itu bagi menghargai murid yang memperolehi keputusan cemerlang dalam peperiksaan itu. Beliau yang juga Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar turut memberi nasihat agar murid-murid di sekolah Tamil dapat belajar bersungguh-sungguh untuk mendapat pekerjaan yang baik kelak. Tambahnya, sebanyak 61 buah sekolah juga turut menerima komputer riba bagi kegunaan pembelajaran murid. Datuk Seri G. Palanivel memberitahu sebanyak 500 orang murid di sekolah jenis kebangsaan Tamil yang mendapat keputusan baik juga telah menerima komputer riba di seluruh negara. Beliau berkata demikian dalam ucapannya selepas merasmikan majlis penyampaian komputer riba kepada pelajar-pelajar cemerlang ujian penilaian sekolah rendah UPSR, sekolah-sekolah Tamil dan semua sekolah-sekolah Tamil Negeri Sembilan di Seremban. Kerajaan Sarawak sentiasa menitik berat soal kebajikan rakyat di negeri ini dalam memastikan pembangunan seimbang dinikmati oleh semua pihak. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim, pelbagai langkah telah dilaksanakan kerajaan bagi memastikan masalah rakyat didengar dan diselesaikan segera. Katanya bagi kawasan Parlimen Batang Lupar, pihaknya telah melantik seorang pegawai bagi memastikan kebajikan penduduk tidak diabaikan. Beliau berucap pada majlis berbuka puasa dan penyampaian bantuan sumbangan kepada pelanggan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM di Masjid Kampung Sungai Ladong, Sebuyau. Pada majlis ini, beliau turut menyampaikan peruntukan kecil luar bandar sebanyak RM53,000 kepada 22 surau dan masjid di kawasan Sebuyau selain sejadah, Al-Quran dan Surah Yasin serta buah kurma. Turut disampaikan sumbangan berupa duit raya serta hamper kepada 116 klien JKM yang terdiri daripada warga emas, orang kelainan upaya OKU dan ibu tunggal bagi kawasan Sebuyau. Laporan sukan. Menjelang Temasa Sukan Universiti Dunia Universiad di Gwangju, Korea, pengurusan kontingen Malaysia memberi jaminan situasi wabak MERS yang melanda Korea Selatan semakin terkawal dan tidak membimbangkan kontingen yang akan berkampung di sana bermula 3 hingga 14 Julai depan. Ketua Pegawai Eksekutif Kontingen Malaysia Hazali Jali berkata ini kerana selain kedudukan Gwangju yang jauh dari kawasan wabak, kes MERS di Korea juga turun dengan tiada kematian dicatat semalam. Pihak PISU telah pun mengeluarkan statement yang keempat bertarikh 18 Jun yang lalu dan mengatakan bahawa keadaan di sana memang dijamin selamat untuk atlet kita kerana di Gwangju insiden itu tak ada berlaku dan saya telah membaca report itu dan pihak WHO pun juga telah memastikan bahawa atlet kita mengambil langkah-langkah menjaga kebersihan diri sendiri, personal hygiene dengan memastikan bahawa mereka ni
perlu mengambil tindakan untuk membersihkan tangan dan juga memakai mask masa berada di sana lah. Namun begitu, beliau berkata pengurusan kontingen juga akan membuat persediaan pasukan perubatan bagi memastikan tiada kes seumpamanya berlaku kepada atlet dan pegawai selain kawalan rapi yang dilakukan oleh kerajaan negara tersebut. Beliau berkata demikian dalam taklimat khas kepada atlet dan pegawai di Serdang. Malaysia akan menghantar 176 atlet dan pegawai untuk mengambil bahagian dalam 15 acara sukan pada tamasya tersebut. Selepas menggondol pingat emas dalam tamasya syukan SEA Singapura baru-baru ini, atlet-atlet universiti mula memasang impian untuk memberikan persembahan terbaik pada tamasya sukan Universiti Dunia Universite di Gwangju, Korea Selatan bulan depan. Atlet memanah kompaun Zulfadli Ruslan berkata 1 emas berpasukan dan perak individu cukup merangsang semangatnya untuk menyerlah di Gwangju. Tetapi dia tidak meletakkan sebarang sasaran apabila sedar saingan lebih getir pemanah dunia lain walaupun ianya tamasya peringkat universiti. Untuk kalau di peringkat UA ni lebih mencabarlah daripada SEA Game. So dia lebih mencabarlah, saingan dia lebih sengit daripada SEA Games. So saya akan cuba yang terbaik lah. Bagi pemenang 2 pingat emas gimnastik artistik Farah N. Abdul Hadi, beraksi di Gwangju bakal memberikan pengalaman paling berharga apabila berpeluang menguji diri bersaing dengan atlet dunia lain. Ia secara tidak langsung dapat memberi ruang untuk persediaan beraksi pada kejohanan kelayakan Olimpik 2016 nanti. Negara yang pergi memang akan bawa dia punya Olympic team lah. Sebab of course Olympic kan dah tahun depan. So mesti dia akan bawa yang akan bertanding untuk sana. So bagus untuk pergi dan lihat, oh inilah taraf dunia dan kita pun boleh judge, okay, kita di Malaysia ni taraf kita macam mana dan macam mana nak perbaiki. So ini satu platform yang bagus lah untuk kami, and especially kami kali ni bawa 4 orang. So bukan macam perseorangan pergi dan boleh tengok tim, and then boleh tengok tim macam mana kami dalam dunia. Sementara pemenang pingat emas lompat kejang Muhammad Hakimi Ismail sedar peluang atlet olahraga adalah sangat tipis apabila beraksi dalam tamasya dunia, tetapi tetap yakin untuk memberikan persembahan terbaik untuk Malaysia. Target memang tak ada target khusus, just pergi sana nak buat yang terbaik. Tapi kalau saya boleh dapatkan medal dan juga layak ke Sukan Olimpik, memang satu bonus lah untuk saya. Tahukah anda baklava iaitu sejenis pencuci mulut yang makin digemari rakyat negara ini merupakan makanan yang berasal dari Turki. Di negara tersebut, baklava antara juadah yang menjadi pilihan ketika berbuka puasa. Visual keunikan kepelbagaian baklava yang dirakam kru program Syuhadah di Turki menjadi penutup Nasional 5 hari ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.